أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada kuliah subuh yang dianjurkan oleh Masjid Darul Makmur. Alhamdulillah pada minggu lepas kita pun telah melakukan perkongsian sedikit tentang tema yang diberikan, iaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum, bukti kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada minggu lalu, pada hari Ahad yang lalu, alhamdulillah kita pun dapat kupaskan sedikit perkongsian tentang siapa mereka yang digelarkan sebagai sahabat, dan apakah peranan mereka dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Dan pada pagi ini, insya-Allah, pada pagi yang mulia ini, kita ingin sambung perkongsian kita tentang sahabat, tetapi dengan tajuk yang berlainan sedikit, iaitu mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan. Baiklah, jadi pada minggu lalu kita pun telah memberikan sedikit sebanyak penerangan tentang asas-asas untuk memahami siapakah itu sahabat dan selanjutnya. Jadi pada hari ini, tanpa membuang masa ataupun tanpa menyingkap kembali dalam terlalu dalam ataupun terlalu khusus, kita ingin sebenarnya memahami dengan lebih lanjut tentang apakah hukum ataupun posisi, pandangan dan juga pegangan kita terhadap mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jadi pertama sekali ingin saya kongsikan kepada jemaah sekalian yang perkongsian pada hari ini adalah terbagi kepada dua. Yang pertama adalah kita nak kenal pasti siapakah mereka itu yang digelarkan sebagai sahabat, ataupun yang siapakah yang kita harus visualize ataupun gambaran dalam minda kita. Siapakah itu sahabat? Kita tahu definisi sahabat itu apa, tapi siapakah mereka? Dan seterusnya, apakah yang mereka telah lakukan demi agama Islam, untuk memperkasakan lagi pemahaman agama Islam. Dan pada seterusnya, perkongsian kedua ataupun bahagian kedua perkongsian saya adalah tentang apakah dalil-dalil Quran dan Sunnah mengenai pegangan, pandangan kita terhadap status sahabat dalam pemahaman keimanan kita. Dan juga pada bahagian kedua juga ingin saya kongsikan kepada semua tentang hukum lah, ataupun pegangan itu sendiri, pandangan, posisi kita berkenaan status sahabat dalam pandangan keimanan kita sebagai orang Islam. Baiklah, insya-Allah, pertama sekali saya ingin mula dengan siapakah itu sahabat. Bukan maksud sini adalah definisi, tetapi mungkin untuk kita memberi satu gambaran dalam minda kita. Bila kita ertikan sahabat, bila kita mengatakan sahabat atau sahabi, siapakah yang individu-individu yang pernah kita kenali daripada cerita-cerita sahabat ataupun daripada riwayat-riwayat hadis, kan? Siapakah mereka? Mungkin kita boleh mula dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Arba'ah, iaitu Khalifah empat yang kita tahu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali, ridwanullahi alaihim. Dan mereka
tentu sekali adalah apabila kalau kita berborak dengan keluarga ataupun anak-anak kita, bila kita tanyakan mereka siapakah ataupun adakah mereka kenal sahabat Rasul SAW, saya rasa tentu sekali mereka akan jawab yang pertama adalah gerangan 4 ini, iaitu Khulafa Ar-Rashidun. Kerana mereka yang telah mengambil alih peranan Nabi SAW sebagai warasatul anbiya, untuk memberikan pendapat mereka, memberikan pandangan dan juga jalan keluar untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Islam pada masa itu, setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi mereka empat lah yang memberikan kepimpinan setelah pemberhentian Rasulullah SAW. Setelah itu mungkin kita boleh lihat al-ashara al-mubashshiruna bil jannah, ataupun 10 individu yang telah pun dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 10 individu yang akan diberikan tempat ataupun kemasukan ke dalam syurga, jannah. Dan daripada 10 ini, 4 terdiri daripada Al-Khulafa Ar-Rashidun, masya-Allah. Dan seterusnya untuk maklumat kami bersama, yang terdiri daripada 10 individu yang dijanjikan syurga adalah As-Sahabi Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abdul Rahman bin Auf. Dan mereka bersama Khulafa Ar-Rashidun 4 merupakan 10 individu yang telah pun dijanjikan syurga, masya-Allah. Tentunya mereka adalah orang-orang yang sangat istimewa, masya-Allah, dapat diberikan gelaran dan ganjaran seperti ini. Tetapi tentu sekali dengan ganjaran, kelebihan, datangnya juga kesusahan dan juga banyak cabaran. Seterusnya berkenaan cabaran, mungkin bila kita berbual tentang as-sahabah, kumpulan seterusnya yang kita mungkin boleh gambarkan dalam minda kita adalah as-sahabah yang turut serta dengan Nabi SAW pada perang Badar. Jadi pada perang Badar ni adalah perang pertama yang umat Islam pada masa itu telah pun terlibat untuk tentu sekali untuk mempertahankan Islam, maruah mereka, harta mereka, dan seterusnya. Jadi ahli Badar ataupun as-sahabah yang berada pada waktu Badar tu, status mereka pun sangat tinggi di sisi agama, kerana mereka lah daripada golongan kecil, 300 lebih saja orang, tetapi mereka adalah golongan awal yang berkorban apa saja mereka ada, walaupun mereka dalam keadaan yang lemah pun, tapi mereka bersama dengan Nabi SAW untuk sama-sama mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, dan kerana usaha mereka lah, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada hari ini dapat menikmati nikmat beriman sebagai orang Islam, alhamdulillah. Dan seterusnya mungkin kita boleh gambarkan juga individu lain yang telah pun dijanjikan syurga, tetapi dalam peristiwa ataupun riwayat yang lain, seperti anak baginda Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra, Fatimah radhiyallahu anha, dan juga cucu-cucu Nabi SAW, Al-Hasan dan juga Al-Husain. Dan mungkin Bilal bin Rabah adalah satu sahabi yang masyhur juga, tentu sekali terutamanya dalam kalangan golongan ahli masjid. Bila kita panggil orang untuk azan, kita akan gelarkan beliau ataupun muadzin sebagai Bilal. Siapa Pak Bilal, siapa Haji Bilal pada waktu solat sekian-sekian. Jadi Bilal bin Rabah pun adalah seorang sahabi, individu yang banyak kita kenal daripada kelebihan beliau. Selain daripada beliau ialah orang pertama yang mengalunkan azan
Dan tentu sekali kerana keimanan beliau yang sangat kukuh, walaupun beliau diseksa, tetapi oleh apabila beliau seorang hamba abdi, beliau diseksa, tapi keimanannya tetap teguh, masya-Allah, dan beliau diberikan status yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin golongan yang akhir yang mungkin kita boleh gambarkan adalah golongan as-sahaba yang melakukan baiat di peristiwa Baiatul Ridwan dengan Nabi SAW. Dan jangan kita tak nak lupakan juga, bila kita sebutkan sebagai sahabat ni kan, bila kita sebut sahabat, kadang-kadang kita lupa yang Zaujatul Rasul ataupun isteri-isteri baginda Nabi Muhammad SAW pun terdiri daripada golongan as-sahabat secara umum kan, kerana mereka pun hidup pada zaman Nabi SAW, jumpa dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya dan seterusnya, seperti mana yang kita telah pun meletakkan definisi ataupun kongsikan definisi ulama' pada minggu yang lepas. Jadi golongan ini, Zaujatul Rasul SAW, kita haruslah beriktikad ataupun mempunyai pegangan yang mereka adalah wanita-wanita yang suci di sisi Allah SWT, terlepas daripada segala fitnah yang keji, dan yang kita harus percaya juga adalah mereka pun diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu sekali nama-nama yang kita kenal daripada golongan Zaujatul Rasul ataupun isteri-isteri Nabi SAW adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha, merupakan dua daripada kalangan golongan Zaujatul Rasul ataupun isteri-isteri Nabi SAW. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga ayat daripada suratul Ahzab ayat ke-6, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dan berfirman, fa'udzubillahi minasyaitonirrajim, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Iaitu kita harus memahami daripada ayat ini, kalau orang beriman itu, siapakah individu yang pertama, individu manusia yang pertama yang harus kita sanjungi dan cintai? Tentu sekali ialah An-Nabi SAW. An-Nabi, beliau berhak atas kita yang pertama, daripada diri kita sendiri. Dan seterusnya adalah isteri-isteri beliau, baginda Nabi SAW. Mereka adalah digelar sebagai ummahatul mukminin ataupun individu-individu wanita yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang beriman, kerana mereka pun meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW dan kita pun terima ilmu agama Allah daripada mereka juga, alhamdulillah. Jadi selain daripada terima ilmu agama Allah daripada ummahatul mukminin ataupun daripada sahabat lain, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun telah memuliakan mereka, seperti mana kita kongsikan pada minggu yang lepas. Kerana mereka pun telah melakukan suhbah dengan Rasulullah SAW, mereka berdamping dengan Nabi SAW, mereka melakukan sedaya upaya, berkorban harta, masa, usaha, dan juga fizikal mereka sendiri pun mereka korbankan untuk Nabi SAW. Mereka mempunyai tahap sabar yang sangat tinggi. Apabila orang-orang musyrik, orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW tindas mereka ikut Nabi SAW apabila baginda melakukan hijrah, dan mereka meninggalkan harta mereka dan sebagainya. Dan inilah antara perkara-perkara yang kita harus ingat apabila kita nak mendirikan pegangan kita terhadap status as-sahabat ini. Mereka pun seperti mana saya kongsikan sebentar tadi, mereka hidup dengan Nabi SAW, mereka ikut segala perintah Nabi SAW, dan mereka tidak melakukan sebarang yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan mereka
pada saat pertama wahyu diturunkan, mereka telah pun ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, sangat istimewa dapat belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka, seperti yang saya katakan tadi, mereka yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus memberikan kepada generasi-generasi seterusnya hinggalah ke hari ini. Dan juga saya kongsikan pada minggu yang lepas bahawa mereka hidup pada generasi yang terbaik, betul? Yang telah pun disebutkan oleh Nabi SAW dalam As-Sahihain, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang bermaksud golongan manusia yang terbaik yang beriman adalah mereka yang bersamaku, iaitu bersama generasi aku, qarni, pada masa aku, masa Nabi SAW. Selepas itu, generasi yang terbaik selepas itu adalah generasi selepas itu dan selepas itu. Jadi dua generasi setelah generasi Nabi SAW boleh kita katakan sebagai generasi-generasi yang istimewa, yang mulia, yang baik. Tetapi yang terbaik dan termulia adalah generasi sahabat yang jumpa dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya. Baiklah, marilah kita sama-sama lihat dalil-dalil berkenaan dengan status as-sahabah yang tinggi di sisi agama. Yang pertama, kita boleh lihat daripada surah At-Taubah ayat 100. InsyaAllah saya akan bacakan. Fa'udzubillahi minasyaitanirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Masya Allah, daripada ayat ini kita boleh faham yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menyebutkan golongan yang terawal daripada golongan orang beriman, antara orang muhajir yang melakukan hijrah daripada Makkah ke Madinah, dan juga Al-Ansar, golongan yang memang berada di Yathrib dan terdiri daripada dua bangsa Arab, Al-Aus dan Al-Khazraj, dan mereka yang mendukung dakwah Nabi SAW di Madinah. Mereka menerima beliau dan seterusnya. Dan mereka adalah golongan yang saya sebutkan tadi, ataupun yang saya bacakan daripada ayat Al-Quran surah Taubah tadi. Mereka adalah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memberikan redanya ke atas mereka, dan Allah pun telah menyiapkan untuk mereka syurga beliau, yang itu pun juga merupakan daripada kejayaan yang besar bagi mereka. Masya Allah. Seterusnya mungkin kita boleh lihat ayat yang lain daripada surah Al-Hasyr ayat 10. Fa'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sadaqallahu azim. Masya-Allah. Dan daripada ini kita boleh juga memahami bahawa golongan orang beriman selepas golongan sahabat yang pertama ni kan, mana-mana golongan orang beriman yang hidup selepas zaman terawal as-sahabah ini, daripada sikap yang baik atau adab yang baik adalah untuk meminta ampun untuk diri mereka dan juga untuk golongan pertama, golongan awal yang kita boleh sebutkan sebagai as-sahabah, untuk agar Allah SWT mengampunkan mereka dan seterusnya. Dan ini adalah sikap yang harus kita ada apabila kita lihat ataupun kita cuba memahami status as-sahabah. Kita harus ada rasa sikap sayang, cinta kepada mereka, kagum, memuliakan mereka, kerana Nabi SAW dan juga Allah SWT sendiri yang memuliakan mereka, dan itu adalah pegangan kita. Tentu sekali kita bukan ingin berlebih-lebihan kan dalam pujian-pujian kita kepada as-sahabah, melebihi Rasulullah SAW dan melebihi Allah SWT. Tentu sekali tidak. Tetapi
dari segi pemikiran orang Islam, haruslah kita lihat mereka sebagai golongan yang mulia, yang harus kita mendoakan kebaikan dan mendoakan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala atas mereka. Baiklah, dan mungkin saya boleh berpindah kepada dalil-dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, sepotong hadis, Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. InsyaAllah. Dan mungkin saya boleh berikan sedikit pencerahan tentang hadis ini. Nabi SAW telah pun mengatakan, janganlah kamu mencaci atau menggeji ataupun memberi kejian kepada golongan sahabat Nabi SAW, kerana Nabi mengatakan kalaulah siapa-siapa selain daripada golongan sahabat ini cuba untuk memberikan usaha ataupun memberikan sumbangan kepada agama Islam seperti gunung Uhud itu sendiri, dan sumbangan ini adalah dalam bentuk emas. Nabi kata tentu sekali sumbangan ini tidak boleh tidak boleh sama dengan sumbangan yang diberikan oleh golongan as-sahabah. Dan sumbangan selain golongan sahabat ini, walaupun sumbangan itu sebesar gunung Uhud dan sumbangan itu dalam bentuk emas pun, tidak akan dapat sama. Mungkin dari segi kita boleh bandingkan, dia macam satu mud ataupun kurang daripada itu. Jadi satu gunung Uhud tu, sumbangan orang selain daripada sahabat tak boleh dibandingkan dengan usaha-usaha atau sumbangan as-sahabah ridwanullahi alaihi, masya-Allah. Dalil seterusnya yang saya ingin kongsikan daripada sunnah Nabi SAW adalah yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari ataupun di dalam Sahih Bukhari, yang diriwayatkan oleh as-sahabi Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW qala, dan saya mungkin boleh kongsikan, Nabi SAW mengatakan, ayatul iman hubbul ansar. Daripada alamat daripada alamat iman kita itu, level iman adalah daripada cinta kita terhadap golongan Ansar. Dan hadis ini tidak ingin khususkan sahaja kepada golongan Ansar, tetapi juga kalau kita faham hadis ini betul-betul, golongan Ansar adalah golongan yang mereka yang terima Nabi SAW, mereka yang memberikan sebahagian daripada rumah mereka, tanam-tanaman mereka kepada golongan Muhajirin dalam framework sistem muakhar dan sebagainya. Dan mereka ini pun kita kenal sebagai al-ithar, walaupun mereka pun perlu, tapi mereka pun beri kepada al-muhajirun. Jadi walaupun Nabi SAW khususkan dalam sebutan itu cinta kepada Ansar terdiri daripada salah satu alamat keimanan kita sebagai orang Islam, betul? Tapi khususnya di sini tidak khusus dari segi makna, dan kita harus memahami, ulama pun telah mempaskan bahawa cinta di sini, cinta untuk golongan Ansar, boleh kita definisikan sebagai cinta golongan Muhajirun juga, tidak terkecuali, dan juga cinta untuk sahabat secara umum. Masya-Allah. Kerana apa? Kita memahami bahawa golongan Ansar ni, mereka yang terima Nabi SAW, Al-Aus dan Khazraj bersama-sama, golongan Arab ni terima Nabi SAW, memberikan baiat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Dan golongan Muhajirun adalah golongan yang tinggalkan semua yang mereka miliki
ikut Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ni adalah dua golongan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat-ayat ini kita boleh memahami bahawa sebagai orang Islam, cinta sahabat bukanlah perkara yang asing ataupun bukanlah perkara yang kita boleh ragu-ragu. Pasal cinta sahabat itu kerana Allah pun cinta mereka dan Nabi SAW pun cinta mereka. Jadi tidak mustahil untuk kita pun cinta mereka daripada antara sikap orang beriman ataupun alamat orang beriman. Dan termasuk daripada cinta untuk as-sahabah ini adalah untuk memahami kemuliaan mereka, status mereka, apa yang mereka lakukan untuk agama Islam, cuba untuk memahami cerita mereka, cuba untuk ceritakan kisah-kisah mereka kepada anak-anak kita, cuba untuk selain daripada Nabi SAW, cuba untuk mengikut teladan ataupun mengikut akhlak mereka dan sebagainya. Dan juga yang terdiri daripada pandangan ini ataupun pandangan cinta kita terhadap as-sahabah adalah untuk tidak wajar seorang beriman, seorang mukmin, seorang Islam, Muslim untuk mencaci ataupun keji dan kata yang bukan-bukan terhadap golongan sahabat ini. Dan mungkin ada sebahagian orang yang mungkin belum lagi memahami dengan sepenuhnya cerita tentang golongan sahabat. Ya, tentu sekali sahabat ni adalah manusia biasa seperti kita, tapi mereka adalah golongan yang terbaik. Mereka pun telah melakukan kesilapan, tetapi kesilapan mereka tidak wajar untuk siapa-siapa mencaci golongan as-sahabah. Bahkan haruslah kita terus memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita dan juga untuk mereka. Jadi haruslah kita memuliakan mereka, memartabatkan mereka, dan juga untuk kalau boleh ada sebarang tanggapan yang salah tentang mereka, kita memperbetulkan dan kita memberikan fahaman yang sebenar tentang golongan sahabat. Jadi dalam penutup saya pada pagi ini, insya-Allah, alhamdulillah kita pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton live pada hari ini yang ingin mengimbas kembali apakah definisi sahabat dan sebagainya yang telah pun kita kupaskan pada minggu yang lepas, bolehlah tonton di Facebook Masjid Darul Makmur. Tapi pada hari ini sebagai rumusan, sebagai kata penutup pengakhiran tentang topik pada pagi ini, dalam tema besar, temanya adalah generasi para sahabat ridwanullahi alaihim, bukti kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan topik khusus pada pagi ini adalah mencintai para sahabat adalah tanda keimanan. Jadi sebagai rumusan, kita pun telah membaca ayat Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cinta Allah dan cinta Nabi kepada sahabat, dan larangan untuk mencaci mereka dan sebagainya. Sebagai kata penutup, saya ingin, ini peringatan untuk diri saya pertamanya dan kepada semua penonton kita pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, bahawa perkara yang kita boleh lakukan, perkara yang paling kecil yang kita boleh lakukan dari segi menonjolkan cinta kita kepada golongan sahabat ini adalah untuk yang saya katakan tadi, untuk menjaga hak mereka, iaitu kenali mereka dulu, bacalah cerita-cerita mereka, dan janganlah kita kerana kejahilan kita, kerana kita tidak tahu mungkin motivasi mereka dan sebagainya, kita mula untuk mencaci mereka. Dan haruslah kita jauhkan diri kita daripada menyebutkan apa-apa perkara yang keji terhadap golongan sahabat, dan kita harus mendoakan untuk diri kita dan juga untuk mereka agar kita semua sentiasa di bawah naungan Allah SWT dan diberikan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah bahawa Nabi SAW sendiri, beliau SAW cinta kepada golongan as-sahabah. Wallahu ta'ala alam wa ahkam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Marilah sama-sama kita tutup majlis kita pada pagi yang mulia ini. Kita doa agar Allah Taala terus memberikan kita kemaafan, dan Allah SWT terus akan memberikan kita jalan keluar daripada pandemik COVID yang kita sekarang tengah alami. Dan pada penonton semua, jangan lupa untuk saksikan Facebook Live kuliah subuh pada Ahad depan daripada ustaz-ustaz lain. InsyaAllah semoga ada manfaat di situ juga. Dan saya ingin meminta maaf atas segala kekurangan yang saya telah lakukan daripada minggu lalu dan juga pada pagi ini, insyaAllah. Marilah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri dan insan fi khusr. Ila alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.